Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada para penonton TV Darul Iman. Alhamdulillah, selamat menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita satu lagi peluang, satu lagi kesempatan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, para salafus soleh, mereka kebiasaannya akan berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan dan agar mereka dapat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi bagi kita yang masih berkesempatan untuk menonton saluran ini, maksudnya kita telah pun berada di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, apakah itu pengertian Ramadan untuk kita? Dan bila kita sebut Ramadan, kebiasaannya, apakah yang akan hadir di dalam minda kita? Puasa. Lagi? Solat tarawih. Lagi? Qiyam Lailatul Qadar. Lagi? Bazar Ramadan. Masya Allah. Ada pula yang terfikir raya terus. Bila Ramadan, dia dah terfikir raya kat mana dah. Belum terfikir nak beribadah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jawapan yang diberikan tadi memang tak salah pun. Tetapi, yang lebih tepatnya, ada satu ayat di dalam Quran yang di mana inilah satu kalinya di mana bulan Ramadan disebut secara spesifik. Dan bila disebut secara spesifik bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengaitkannya dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dia dengan, iaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud di bulan Ramadan yang mulia ini diturunkan apa? Al-Quran. Alhamdulillah. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Walaupun bagi kita dah sinonim dengan Ramadan adalah bulan puasa. Memang tak silap. Tetapi lebih tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dikaitkan dengan Al-Quran. Kenapa dikaitkan dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan? Ayat itu sendiri menjelaskannya. Iaitu sambungannya hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Iaitu sebagai petunjuk untuk manusia bagi membezakan antara yang hak dan yang batil, bagi membezakan antara yang benar dengan yang palsu, bagi membezakan yang halal dan juga yang haram. Maksudnya Al-Quran ini diturunkan spesifiknya. Dan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, fokus kita sebenarnya adalah lebih kepada mendekati Al-Quran. Dan ini antara kesilapan awal saya semasa saya baru memeluk Islam dahulu. Bila mana saya hanya diberitahu bahawa, dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa. Dan sering kali diulang, puasa. Lagi-lagi kalau sebagai saudara baru akan ditanya, puasa ke tidak? Makan ke tak? Sahur ke tak? Dan sebagainya. Itu perbincangan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kali ini saya akan menceritakan serba sedikit pengalaman saya menjalani ibadah puasa sebagai seorang Muslim dan juga pengertian Ramadan itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau kita lihat, salah faham kita mengakibatkan kita telah menganggap, tak semua, tetapi realitinya apa yang berlaku pada hari ini ialah
masyarakat kita telah menganggap bahawa puasa itu, bulan Ramadan itu lebih kepada adat berbanding dengan ibadat. Sebab itu, kita akan dapati ada orang yang tak solat 5 waktu, tetapi apa yang dia buat? Dia datang solat tarawih. Maghribnya tak solat, isyaknya tak solat, tapi dia solat tarawih. Tapi dia berpuasa. Maksudnya dia telah menganggap ini sebagai satu adat. Iaitu, alamak, saya membesar sebagai Melayu. Biasanya bulan Ramadan ni, semua orang pergi. Malu lah kalau tak pergi. Bagus, dia ada sifat malu tu, lalu dia pergi beribadah. Bagus, dia pergi solat tarawih. Tetapi yang perlu diutamakan adalah, iaitu solat wajib. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ramadan adalah bulan yang di mana kita bukan setakat berpuasa, tetapi Ramadan adalah bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah lakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183. Iaitu disyariatkan kita berpuasa agar kita bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mencapai ketakwaan? Dan ingin saya kongsikan dengan satu nasihat daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, cukuplah seseorang itu dikira berdosa apabila dia diajak untuk bertakwa kepada Allah, lalu dia mengatakan, ini bukan urusan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita memiliki sikap sebegitu sebelum ini, yakni apabila ada orang yang dikenali ataupun tidak dikenali, mereka datang kepada kita, lalu mereka memberikan nasihat yang benar, yang tepat, mengikut neraca Al-Quran dan Sunnah, tetapi sikap kita adalah, kau menyebut buat apa? Bukan urusan kau. Jangan jaga tepi kain orang, kubur masing-masing. Maka menurut apa yang disebut oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia diajak untuk bertakwa kepada Allah, yakni mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi dia mengatakan ini bukan urusan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, bertakwa itu melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, bagaimana kita nak mencapainya? Dan ini apa yang telah saya belajar. Apabila setelah saya mula belajar, saya dapati bulan Ramadan bukan setakat bulan untuk kita berpuasa. Untuk siaran ini, saya tidak akan membincangkan tentang hukum hakam terlalu banyak, tentang fiqh dalam berpuasa. InsyaAllah akan disebut dan akan dibincangkan oleh para asatiza yang lain. Cuma saya nak fokus kepada pemahaman kita, pengamalan kita, motivasi kita, cara kita melihat, perspektif kita melihat dari sudut yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat Quran, dia juga mempunyai hak. Dan bila kita sebut di dalam bulan Ramadan, kita nak kaitkan dengan Quran, dan kali ini saya nak fokus banyak kepada Quran kita. Tuan-tuan dan puan-puan, antaranya yang perlu kita fikirkan adalah di dalam bulan Ramadan itu sepatutnya kita mengambil kesempatan, memandangkan Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka sepatutnya kita mengambil Ramadan untuk melaksanakan hak-hak Al-Quran jikalau sebelum ini kita tak pernah melaksanakannya ataupun jarang melaksanakan hak-hak Al-Quran. Apakah hak Al-Quran kepada kita? Tuan-tuan dan puan-puan, agama kita, agama Islam, dia mengajar kita bahawa isteri ada hak terhadap suami. Suami ada hak terhadap isteri. Anak-anak ada haknya. Malahan tuan-tuan dan puan-puan, binatang pun ada hak. Jauh melangkaui sebelum orang barat mengatakan animals right, hak binatang. Islam telah mengatakan binatang itu ada hak. Malahan tuan-tuan dan puan-puan, agama kita juga mengatakan bahawa jalanan juga mempunyai hak ke atas kita. Jadi apa pula hak Al-Quran yang agung ini terhadap kita sebagai Muslim? Tidak lain tidak bukan, saya akan kongsikan sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya, kita kena beriman sebenar-benar iman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita beriman, kita tak mengatakan, saya beriman ikut rasa saya. Tak. Bila kita beriman, individu yang paling memahami Al-Quran ini adalah baginda Rasulullah SAW. Dan disusuli oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Disusuli oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama, para salafus soleh. Maka mereka inilah, kaedah mereka beriman ini, kaedah mereka memahami ini adalah yang paling tepat. Maksudnya,
kita perlu cek kembali. Kerana kalau kita lihat ke belakangan ini, menularnya begitu banyak fahaman yang menyeleweng, yang bercanggah dengan ajaran Islam, tidak lain tidak bukan kerana mereka beriman mengikut cara mereka beriman, mengikut cara tok guru beriman, tetapi tidak pernahkah ataupun pernahkah mereka ini bertanya, sebentar, cara tok guru saya beriman ni betul ke? Selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi ke? Ataupun itu ciptaan dia sendiri? Itu yang perlu kita timbangkan sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 100 bahawa Allah redha dengan Muhajirin dan Ansar. Kalau Allah habis kat situ, habislah kita. Tapi Allah sambung, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga redha dengan mereka yang mengikuti golongan Muhajirin dan Ansar. Maksudnya mereka inilah adalah golongan yang selamat. Maka cara mereka beriman ini adalah benar. Maksudnya cara kita beriman kepada Quran kena mengikut cara para Nabi SAW serta para sahabat beriman. Itu kita utamakan. Kenapa? Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman bahawa Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya makhluk Allah. Tetapi golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan Quran itu adalah, ya betul, makhluk Allah. Jadi di sini ada perbezaan pendapat tentang cara beriman. Adakah kita akan beralasan bahawa kita raikan semua perbezaan ini? Tidak. Ada perbezaan yang kita boleh luaskan, yang kita boleh raikan, kita raikan bersama. Tetapi dalam isu ini, Mu'tazilah mengatakan Quran adalah makhluk Allah, tetapi kita mengatakan adalah kalam Allah. Mana satu pilihan tuan-tuan dan puan-puan? Pastinya tuan-tuan dan puan-puan akan memilih kalam Allah. Persoalan seterusnya, kenapa kalam Allah yang betul, makhluk Allah itu tak betul? Jawapan kita ialah kerana Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mempercayai Quran itu adalah makhluk Allah, kerana kesemua mereka beriman bahawa Quran itu adalah kalam Allah. Maka pilihan yang kita ada hari ini ialah beriman mengikut cara Nabi dengan para sahabat. Simple formula. Islam ni cukup simple nak faham. Tak complicated. Hatta orang Arab Badui yang tak berpelajaran pun boleh faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka yang pertama, hak Al-Quran adalah untuk kita beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, apa hak Al-Quran? Bagaimana sebentar, sebelum kita pergi kepada beriman, kepada membaca itu, beriman ini bagaimana? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 1 hingga 3. Dan ini kayu ukur keimanan seseorang. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, sesungguhnya di dalam kitab ini tiada keraguan bagi mereka yang bertakwa. Mereka itu beriman kepada benda-benda yang ghaib, yakni dia beriman kepada benda-benda yang tak nampak. Maksudnya ada benda yang di dalam Quran sedikit yang ada kalanya logik kita tak faham, tidak boleh menerimanya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita ingat, bila kita kata beriman ini, ada benda yang kita kena faham bahawa bukannya kerana dia tak logik, tetapi dia supra logik. Maksudnya dia melangkaui logik pemikiran manusia. Dia melangkaui pemikiran manusia. Sebab Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu luas, laisa kamitslihi syai', tidak ada apa yang serupa dengan Allah. Maka ada kalanya perkara-perkara yang disebut di dalam Quran itu ada sedikit perkara yang mungkin kita kurang faham. Tetapi cara kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan beriman buta, tetapi beriman dengan ilmal yakin, dengan keyakinan ada ilmu, dengan keyakinan yang membantukan kepada ilmu kita. Jadi beriman kepada benda-benda yang gaib. Saya bagi satu contoh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada para malaikat yang Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat diam ataupun ada soalan? Ya, mereka ada soalan. Soalan mereka apa? Mereka bertanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan satu makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Apa jawapan Allah? Jawapan Allah, Qala inni aqlamu ma la ta'lamun. Katakan kepada mereka,
bahawa sesungguhnya aku, iaitu Allah, tahu apa yang kamu tak tahu. Malaikat tanya lagi? Malaikat tak tanya lagi. Sebab apa? Sebab bila Allah kata dia tahu benda yang dia tak tahu, maksudnya apabila dia boleh menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya, Tuhan ini adalah Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Maksudnya Allah tahu sesuatu yang kita tak tahu. Dan itu bukti keimanan apabila kita menyerahkan sesuatu kepada Allah. Saya bagi lagi satu contoh. Apabila kita mau pergi kepada satu pembedahan, sedangkan kita ini tak pernah belajar tentang perubatan, dan ilmu perubatan kita ini sangat terhad, maka kita ada soalan, kita tanya, doktor, kenapa kena potong? Tak boleh ke masuk cara lain? Doktor cuba menjelaskan, tetapi akan sampai satu tahap yang memang sukar untuk dijelaskan kepada orang awam. Maka doktor itu akan kata, kamu dah beriman kepada saya, kamu dah percaya bahawa saya doktor dan saya boleh sembuhkan awak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya tahu benda yang kamu tak tahu, maka kamu ikut. Waktu itu tuan-tuan dan puan, memandangkan kita sendiri yang memilih untuk pergi ke doktor itu, maka nak tak nak, kita menerima saja. Menerima bukan menerima buta, menerima kerana kita yakin dia adalah doktor yang pakar. Tuan-tuan dan puan, siapa yang memilih Allah sebagai Rabb-Nya? Hatta kalau kita menolak Allah sebagai Rabb, tak menjadikan Allah bukan Rabb kita. Allah tetap Rabb kita. Tetapi memandangkan kita yang memilih untuk kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita yakin kepada Allah, dan bila kita yakin kepada Allah, maka yakinilah segala nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beriman, pertama. Yang kedua, hak Quran yang kedua adalah kita membaca Al-Quran. Sebab itu, ayat yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya tuan-tuan dan puan, baca. Mungkin di kalangan kita adalah, ya, kita masing-masing ada kelainan yang berbeza, kemampuan yang berbeza. Mungkin ada di kalangan kita kata, bro, saya tak pandai nak baca, saya masih bertatih. Maka tuan-tuan dan puan, usahalah membaca juga, usahalah belajar. Kerana tuan-tuan dan puan, dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, baginya satu pahala. Tetapi barang siapa yang berusaha untuk membaca sebaik mungkin tetapi tidak bagus bacaannya, maka baginya 2 pahala. Tapi tuan-tuan dan puan, jangan pula kita mempermainkan hukum hakam dengan kita ni dah pandai baca Quran, tapi kita buat-buat tak pandai, kononnya nak dapat 2 pahala. Jangan begitu tuan-tuan dan puan. Tapi maksudnya hadis ini nak beritahu kepada kita satu galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca Quran. Tuan-tuan dan puan, kita baca Quran, saya bagi satu contoh. Telefon bimbit, telefon bimbit. Betul ke tidak, smartphone kita hari ini smart, masya-Allah. Kadang-kadang tak tahulah siapa lebih smart, mereka phone kita ke kita lebih smart, mereka outsmart kita ke. Tuan-tuan dan puan, telefon bimbit kita, betul ke tidak, hampir setiap bulan kita perlu kemaskini, kita perlu update apps kita, update phone kita. Betul? Ya. Boleh tak kita tak update? Boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang akan berlaku? Phone kita akan jadi slow, akan lagging, dan ada kalanya dia switch on off. Sebab apa? Tak update. Jadi tuan-tuan dan puan, bayangkan jikalau telefon bimbit, satu benda yang tak bernyawa pun, memerlukan peningkatan, new version. Kita tak memerlukan Quran new version sebagaimana agama lain yang mempunyai kitab yang asyik direvisi, asyik dimuat naik, revise dan sebagainya. Tak ada lah, kita tak perlu. Quran itu dynamic. Tetapi apa yang diperlukan oleh Muslim, oleh kita adalah kita kena upgrade, kita kena update ilmu kita. Ilmu kita tentang Islam, ilmu kita tentang Quran. Baca. Jangan sekadar membaca untuk mendapatkan pahala, walaupun tak salah. Tetapi tuan-tuan dan puan, membaca juga untuk menunaikan hak Quran yang ketiga ini, iaitu untuk memahami. Untuk memahami. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat yang ke-9. Allah berfirman yang bermaksud, apakah sama orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami? Tidak sama. Tak sama. Allah SWT kata tak sama. Dan Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Bayangkan kalau kita baca Quran selama ini, kita baca, antara kesilapan kita, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara kesilapan Muslim pada masa kini adalah apabila mereka belajar Quran, mereka belajar untuk mempertingkatkan bacaan mereka, tajwid mereka, makhraj mereka, yang di mana tak salah. Tetapi keutamaan jarang sekali diberikan kepada untuk memahami Al-Quran. Sedangkan Quran itu adalah huda linas wa bayinati minal huda wal furqan. Yakni adalah satu petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada manusia untuk membezakan hak yang batil. Bayangkan, kalau kita tak faham Quran, macam mana dia boleh menjadi petunjuk untuk kita? Saya bagi dua contoh. Contoh yang pertama, ibu-ibu yang sedang menonton. Masya Allah. Pandai masak tak? Kita mungkin, bolehlah nak merendah diri kan? Bolehlah. Alhamdulillah. Beginilah ibu-ibu. Mandaikan pandai masak, saya nak tanya, pandai masak masakan Perancis tak? Kita kata, tak boleh lah. Tapi tak apa. Saya akan membantu anda. Saya akan berikan buku resepi, buku masakan Perancis. Boleh masak tak? Kita kata insya-Allah. Tapi sebentar, buku resepi itu dalam bahasa Perancis. Boleh masak? Tak boleh. Tapi kalau saya berikan buku masakan Perancis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun bahasa yang tuan-tuan dan puan-puan faham, boleh masak tak? Boleh. Kenapa boleh masak sekarang tapi tadi tak boleh masak? Sebab dia dalam bahasa yang kita faham. Saya bukan bermaksud kita kena mengubah Quran kepada bahasa Melayu sebelum ada yang salah faham. Tetapi maksud saya ialah baca dengan pemahaman. Macam mana nak bagi faham? Yang pertama, yang paling bagus, yang paling tinggi adalah kita belajar bahasa Arab. Tak ada masalah. Belajar semampu yang mungkin. Biasakan diri kita dengan bahasa Arab, tak ada masalah. Biarlah orang nak kata ini Arabisasi lah, kita Melayu lah, kita ni Islam Nusantara lah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada Islam Nusantaranya, tak ada Melayunya. Kita kata kita semua ni Islam. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh saya. Biarlah siapa nak cakap ini Arabisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, Arabisasi yang mendekatkan kita dengan Quran sehingga kita memahami Quran, yang seterusnya membolehkan kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada Arabisasi, daripada westernization. Ya, pembaratan yang bukan sekadar, bukan semua, tetapi ada nilai-nilainya yang bercanggah dengan Islam, tetapi orang lebih berbangga dengan pembaratan itu. Jadi kenapa kita nak malu dengan Arabisasi? Kalau mereka nak kata Arabisasi, silakan, tak ada masalah. Ya. Jadi belajar. Yang kedua, mungkin kita boleh baca dalam bahasa yang kita faham. Contohnya, baca Quran dalam bahasa Arab, kemudian beli Al-Quran yang ada bahasa Arab, kemudian ada terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa yang kita faham, dan baca juga terjemahan sekali supaya kita faham kedua-duanya. Mungkin terjemahan itu, bukan mungkin, memang tak akan kita dapat 100%. Sebab terjemahan itu adalah pilihan perkataan hasil daripada pemahaman penterjemah. Tetapi insya-Allah sekurang-kurangnya kita akan faham 60-70% isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, 60-70%. Bukankah itu lebih baik daripada langsung tak faham? Dan saya bagi lagi satu contoh. Kenapa pentingnya untuk kita membaca Quran dengan faham? Contoh, kita masuk di dalam satu hutan. Ya, hutan yang tak pernah kita masuk. Kita semua ni tersesat. Tetapi alhamdulillah, kita ada peta, kita ada kompas. Tapi masalahnya, kita tak faham bagaimana peta dan kompas ini berfungsi. Rasa-rasanya, kita selamat tak keluar daripada hutan tu, yang ada binatang buas dan sebagainya? Peluangnya sangat tipis. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan, peta dan kompas itu adalah perumpamaan sebagaimana Quran dan sunnah kita. Bayangkan kita ada Quran yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berjanji dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-9, inna nanunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikra ini, peringatan ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Tetapi amat rugi kalau kita sebagai Muslim,
kita ada Quran yang masih terpelihara, kita ada sunnah Nabi SAW, tetapi kita tak faham. Akhirnya, bagaimana dia boleh menjadi panduan untuk kita? Dekatkan diri kita dengan Quran, faham Quran. Selepas faham Quran, ada hak yang keempat, yakni kita kena mengamalkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat. Beliau ditanya, "Ya Aisyah, kabarkan kepada kami tentang akhlak Nabi SAW." Maka Aisyah bertanya kembali kepada mereka, "Tidakkah kalian membaca Quran?" "Ya, kami baca." Akhlak Nabi seperti Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak Nabi seperti Quran. Maksudnya, Nabi mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita ada ilmu, ada pemahaman tapi tak ada pengamalan, maksudnya, apa beza kita sebagaimana perumpamaan bahasa Arab? Pokok yang tiada buah, okey? Seorang yang ada ilmu tetapi tanpa amal seperti pokok tanpa buahnya. Tak ada hasil, tak memberikan manfaat, malahan akan menjadi bebanan kepada kita di akhirat nanti. Jadi amalkan Islam. Macam mana nak amalkan Islam, tuan-tuan dan puan-puan? Baginda SAW cukup sayang kepada kita. Baginda mengatakan kepada kita, apa jua yang aku haramkan kalian daripada melakukannya, jauhilah. Apa jua yang aku perintahkan kalian untuk lakukan, buat yang terbaik. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, terbaik tuan-tuan dan puan-puan mungkin berlainan dengan saya. Kita diberikan kelainan dan keupayaan yang berbeza. Itu hak Quran yang keempat. Hak Quran yang kelima, sebarkan dakwah, bagi Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran bukan milik Muslim saja. Allah Subhanahu wa taala sebut hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Jangan jadikan Quran itu eksklusif untuk orang Islam saja. Nak bukti? Senang. Saya bagi bukti. Tidak kurang daripada 6 tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Contohnya, di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 138, surah Ibrahim surah 14 ayat pertama, surah Ibrahim surah 14 ayat 52, surah Al-Furqan surah 25 ayat pertama, surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 41. Allah mengatakan Quran ini adalah untuk manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita simpan? Hak Quran yang perlu ditunaikan, yang perlu dilaksanakan adalah sebarkan. Sebarkan kepada mereka yang belum Muslim, supaya mereka membaca surat cinta daripada pencipta mereka. Mereka tidak tahu bahawa pencipta mereka sayangkan kepada mereka. Pencipta mereka ada menulis panduan, ada menulis manual untuk mereka menjalani kehidupan di dunia dengan selamat, supaya dengan mereka melaksanakan apa yang ditulis, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat Darussalam, yakni syurga yang penuh dengan keamanan dan keselamatan dan juga kesejahteraan. Jadi 5 hak Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita sebagai Muslim, Ramadan jangan hanya sekadar kita jadikan sebagai satu adat, kita berpuasa sahaja. Puasa itu wajib, tetapi kalau uzur, ada uzur syari'inya, itu biarlah ustaz-ustaz lah yang terangkan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dekati Al-Quran, fahami Al-Quran, dan lihat macam mana Al-Quran boleh menjadi penyembuh kepada hati kita yang kronik, ego kita. Kenapa kita tak bersatu? Kenapa kita masih sombong? Kenapa kita masih tidak mau mengamalkan agama Islam dengan baik, mengikut yang kita mampu, terbaik? Kita barangkali boleh mengatakan bahawa saya dah buat yang terbaik, dan manusia akan menerima alasan itu kerana mereka tidak tahu apa yang terbuku di dalam hati kita. Tetapi Allah tahu apa yang terbuku di hati kita. Dan dari pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, setelah saya mengetahui tentang hak-hak Al-Quran ini, dan saya dapati Ramadan yang saya lalui sangat berbeza. Sebab itu kalau di NGO kami, Multiracial Reverted Muslim MRM, bila bulan Ramadan dia merupakan bulan yang paling sibuk. Kerana orang kata bulan Ramadan itu bulan bermalas-malasan. Tak ada. Bukan bulan bermalas-malasan. Bulan itu jadi lebih produktif. Kerana kalau mengikut sainsnya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita selepas makan, pembuluh darah kita akan semakin ketat, maka saluran oksigen pun kurang ke
otak, maka kita pun mula mengantuk. Tetapi di bulan Ramadan itu kita tak makan, saluran oksigen itu berkembang, banyaknya oksigen masuk. Jadi bila masuk ke otak, otak sepatutnya jadi cergas. Andai kata kita ini, kita dalam bulan Ramadan kita jadi lebih malas. Yang masalahnya bukan puasa, masalahnya ialah kita tak memahami pengertian puasa. Kita kena faham, bulan Ramadan ada fasting month, bukanlah feasting month. Ada beza, walaupun sebutannya lebih kurang sama. Fasting month adalah bulan puasa, feasting month adalah bulan menjamu selera. Kita berpuasa 8 jam, 13 jam, tapi berbuka kita kodok 1 bulan. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tak faham pengertian Ramadan itu. Banyakkan ibadah, baca Quran. Kita nak solat tarawih, solat qiyamul-lail, bagus, teruskan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, berpada-pada kita kena pandai merancang perjalanan seharian kita, kerana tuan-tuan dan puan-puan, andai kata dengan kita melakukan solat qiyamul-lail sehingga kita menjadi mengantuk, tidak boleh melaksanakan tugasan wajib kita. Bila bertembung wajib dengan sunat, tuan-tuan dan puan-puan, wajib perlu didahulukan. Tetapi kita gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai pekerja di organisasi, maka kita perlu fikirkan kembali macam mana kita nak atur semula jadual solat qiyamul-lail kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi sainsnya pun mengatakan sepatutnya kita lebih produktif. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW di bulan Ramadan lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sedekahnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi kepada kesimpulannya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan itu, kita tak ada masalah. Nak solat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat. Tiap-tiap malam boleh solat. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar ataupun tidak, sebenarnya Ramadan itu sendiri adalah boot camp. Kita masuk dalam boot camp setahun sekali, selama sebulan. Di mana di situ melatih kita untuk istiqamah dengan ibadah. Sebenarnya cabaran kita, boot camp ini, hasilnya kita akan nampak apabila selepas berkumandangnya takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila menjelangnya Syawal yang pertama, sepanjang bulan Ramadan, kita tiada masalah untuk menunaikan solat tarawih berjemaah di masjid, di surau. Tak ada masalah. 20 rakaat, 11 rakaat, tak ada masalah. Tetapi berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang masih mampu untuk istiqamah walaupun 1 rakaat selepas berakhirnya bulan Ramadan. Dan itulah petanda kita. Dan para ulama mengatakan antara tanda-tanda Ramadan kita ini berhasil, berjaya adalah ketakwaan kita meningkat, amalan kita meningkat, dan maksiat yang lama kita tinggalkan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, peringatan ini untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bukannya untuk kita menilai orang lain, tetapi untuk kita menilai diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sudahi dengan kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia yang cerdik adalah mereka yang menghisap dirinya sebelum dirinya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beramallah kamu di dunia yang bukannya hari tanpa hisap, untuk satu hari yang hanya ada hisap tanpa amal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita menghayati dan menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang luar biasa, menjadi pemangkin kepada perubahan dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima amalan kita dan memberikan kekuatan dan kesihatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan menjadi manusia yang lebih bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.